Okey, bercakap pasal asnaf ni sebenarnya kita banyak orang yang bermula kehidupan dia daripada asnaf, orang susah. Ya, betul. Tapi banyak juga orang yang dah berjaya sekarang ni. Yang Betul. ubah. Dia keluar, Mengubah. Datin. Mengubah. Dia keluar. Tapi golongan yang saya rasa sekarang ni banyak yang ambil kesempatan, dia letakkan diri dia sebagai asnaf. Sebab itulah kita sebut memang ada manipulasi ni berlaku dalam kelompok-kelompok ini. Kita pernah investigate sampai satu peringkat dia tu sebenarnya ada simpanan berjumlah ratusan ribu, ada lori yang diberikan. Ustaz jangan buat bid'ah. Tak ada, bukan bid'ah ni. Ini dia yang bid'ah. 3 lori asnaf Lembaga Zakat Selangor bagi kat dia. Buat 2-3 geng-geng dia sekali semua. Kita pergi interview kakak tu. Interview. Dia ni memang perempuan. Pakai wheelchair, pakai mask, cakap memang terror. Datuk, kalau Datuk boleh bagi anugerah kat dia berlakon. Maknanya Datuk ambil dia berlakon memang padu tu. Memang padu. Laju Suhan Movies memang laku lah. Serius, berlakon bab sedih memang boleh panggil akak ni. Malam tadi saya pergi makan kat luar. Saya makan kat Dore Sami. Lepas tu saya duduk situ 1 jam. Okay. Saya dapat tengok 4 Orang. 4 gelagat. Orang yang berbeza, Ya. yang datang, yang ada perempuan pula pegang dia. Ya. Orang tua kan, perempuan tua. Tak kisah muda tua, tutup muka ni, jalan bawa pergi Bawa meja ke meja. pimpin. Saya duduk tengok je kan. Saya cakap dengan anak saya, kau tengok. Gaji dia lagi besar pada gaji kau. Kat Mahat Tafiz kan. Jual kalender lah, jual madu lah. Saya pernah test budak-budak datang mari sini. Mahat Tafiz mana? Sekian-sekian. Okey, saya nak tebuk juzuk Ammar je. Tak boleh baca. Assalamualaikum, welcome back to Hitam Putih Borak Santai hari ini bersama dengan Datuk Rosyam. Rancangan dibawakan oleh Usanita. Alhamdulillah, hitam putih. Hitam putih kehidupan. Okey, kat mana satu yang kita nak tuju? Yang putih ke yang hitam? Pandai-pandai korang lah yang duduk kat rumah. Dan hari ni kita nak cakap pasal asnaf. Asnaf ni orang yang sepatutnya kita bantu. Memang golongan yang susah. Golongan bukan B40 saja ni. Dia dah golongan bawah B40. Alhamdulillah kat negara kita ni ada pusat-pusat yang boleh membantu. Datin, ada Baitul Mal ada, zakat ada. Jadi hari ni kita bawa tu brother tu tengangguk-angguk tu janggut panjang. Panjang sikit. Dulu pendek janggut tu. Dulu pendek. Dia sekarang ni ikut umur. Ikut umur. Ustaz Usni daripada PPZ. PPZ. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih menjemput. Sudi bersama dengan kita ni. Okey, bercakap pasal asnaf ni sebenarnya kita banyak orang yang bermula kehidupan dia daripada asnaf, orang susah. Ya, betul. Tapi banyak juga orang yang dah berjaya sekarang ni. Yang Betul. ubah. Dia keluar, Mengubah. Datin. Mengubah. Dia keluar. Datin daripada asnaf ke dia memang orang kayangan? Sederhana, golongan biasa. Bukan kayangan. Bukan kayangan. Tapi ada juga orang kayangan jadi asnaf. Ya. Ada? Betul, Ada orang kayangan, orang tingkat pertengahan jadi asnaf pun Jadi ada. asnaf Ni banyak benda yang kita nak bincang hari supaya korang semua buka mata apa itu asnaf dan apa patut ke tak patut ke korang ambil duit daripada Baitul Mal ke ataupun pusat zakat ke. Ini yang paling penting. Tapi sebenarnya sebelum kita cakap pasal asnaf ni Ustaz, okey, sistem zakat tu dia ada dekat dalam rukun Islam. Betul. Betapa pentingnya zakat tu kan. Betul. Tapi kadang-kadang orang ambil indah tak indah. Okey. Jadi sebenarnya menerima dan memberi ni apa pandangan Ustaz? Baik, terima kasih Datuk, Datin dan juga Usanita yang menganjurkan satu program yang saya kira sangat baik. Bila kita bercakap tentang soal memberi dan menerima, Islam memang galakkan kita tu untuk bagi. Memberi. Sebab dengan memberi itu kita membahagiakan. Syarat untuk kita bahagia adalah dengan membahagiakan. Dan berapa banyak yang Allah Ta'ala janjikan dalam orang yang memberi ni, begitu banyak ganjaran dia. Sehingga kan disebutkan dalam satu ayat, orang yang nak mati tu, bila dia mati, dia masuk kubur, dia akan cakap dekat Tuhan bila dia tengok ganjaran memberi, ganjaran infak, ganjaran sedekah, ganjaran zakat yang wajib ini. Dia akan kata, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kalau boleh postpone sikit tak mati tu. Aku nak hidup balik. Aku nak hidup balik. Tapi waktu dia nak hidup tu dia nak buat apa? Dia cakap kat Tuhan, fa asaddaqa wa akum minas salihin. Aku akan bersedekah dan aku akan jadi orang soleh.
Dia sebut sedekah dulu, spesifik. Sebab apa? Sebab dia nampak ganjaran dia sangat besar. Waktu tu dia tahu, kalau aku tahu dulu, aku akan buat betul-betul. Itu yang memberi. Yang kedua, kalau kita memberi pula, memang sudah tentu kalau ada orang yang memberi, mestilah ada orang yang menerima. Kan? Dan Nabi SAW sebut juga dalam hadis, tangan yang di atas, al-yadul ulya khairu min al-yadis sufla. Tangan yang ada atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maknanya kalau ada orang yang bagi, tak ada orang yang terima pun susah. Maknanya dua-dua ni saling melengkapi antara satu sama lain. Jadi dalam Islam, bila kita tengok soal zakat ni menjadi salah satu daripada rukun dan sentiasa sahaja dalam ayat itu digandingkan solat dengan zakat. Solat dengan zakat. Kenapa? Seorang Syekh Dr. Mustafa Al-Akhin, dia pernah Mustafa Al-Akhin atau Mustafa Dib Al-Bura, dia pernah cakap, dia kata, kenapa Allah gandingkan dua ni selalu sangat? Sebab kalau dalam sembahyang kita share, kalau kita pergi sembahyang jemaah, kita kan share 27 pahala dengan orang lain. Lepas sembahyang tu takkan kita tak tanya juga, share juga rezeki kita dengan orang sebelah kita yang mungkin dia tu sedang memerlukan. Sebab tu Allah gandingkan antara solat dengan zakat. Solat dengan zakat. Wa aqimus solah wa atuz zakah. Tak silap saya, ada ustaz kata lebih 16 kali kat dalam 30 lebih kali. 30 lebih kali dalam Al-Quran. Sama ada digandingkan secara terus berpasangan ataupun digandingkan dalam satu ayat tetapi dalam posisi yang berbeza. Sebab tu dia sangat penting bila kita sebut tentang kenapa Allah Ta'ala jadikan dia sebagai satu rukun dalam rukun agama, kerana ia sebenarnya membantu. Tadi kita nak sembang pasal asnaf, nanti kita akan sebut siapa golongan asnaf ni, dan kenapa golongan asnaf ni, kenapa orang tu je, kenapa kategori-kategori itu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran. Sebab tu kita tak faham, bila kita tak faham, kita akan mudah mengata, kita akan mudah mencela, kita akan mudah beremosi sebab tak faham. Sebab kata orang kampung saya, seek to understand then to be understood. Itu orang kampung. Orang kampung. Maknanya kampung dia kat mana? Ipoh Hagen. Tapi kan Ustaz, ramai orang tak tahu golongan asnaf ni sebenarnya golongan macam mana? Siapa yang dikategorikan sebagai asnaf ni? Baik, beforehand kita sebut yang ni bukan asnaf, ni dia pakai kod. Asnaf. Apa pula asnaf lah ustaz pakai kod cantik macam ni? Asnaf lah, dia ada satu asnaf yang boleh pakai kod. Ada. Nama dia Asnaf Amil. Yelah, memang Allah Ta'ala bagi dah 88 tu. Tapi before kita nak cerita pasal elaborate pasal asnaf ni, pertama sekali kena faham asnaf ni apa. Perkataan asnaf tu datang daripada mana? Dia daripada bahasa Arab yang bersumberkan daripada satu kata dasar. Kata dasar dia tu sinfun, sad, nun, fa. Sinfun ni adalah kategori ataupun satu juzuk kumpulan. Itu maksud asnaf satu juzuk, kumpulan ataupun kategori ataupun bahagian daripada sesuatu yang lebih besar. Contohlah kalau kita kata saya adalah juzuk daripada masyarakat. Saya ni kira dalam istilahnya sebahagian, sinfun, sebahagian daripada masyarakat. Tapi bila kita sebut perkataan asnaf, dia merujuk kepada mereka yang berhak dan layak menerima bahagian zakat yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Dia berhak tu disebabkan oleh peruntukan yang Allah bagi. Sebab tu dalam surah At-Taubah. Okey, peruntukan yang Allah bagi. Ya. Peruntukan Allah bagi tu apa? Zakat tu lah. Sebab zakat tu Allah Taala sebut dalam surah At-Taubah ayat 60, innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibn sabil. 8. Faridatan min Allah. Satu kewajipan daripada Allah. Kata apa? Sedekah itu, yakni zakat itu adalah untuk siapa? Lil fuqara, bagi orang fakir, wal masakin, orang miskin, wal amilin alaihi amil. Ini saya kata yang boleh pakai kod ni. Yang tadi amil tu. Nombor 3 kan? Nombor 3. Wal mu'allafati qulubuhum, dan orang yang dijinakkan hatinya, maknanya golongan yang baru masuk Islam sebagainya. Golongan yang berada di kancah perhambaan, riqab, kemudian golongan yang berhutang, gharimin, golongan yang berada pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, berjuang, berjihad fi sabilillah, dan ibnu sabil, iaitu wayfarer ataupun orang yang bermusafir. Jadi golongan-golongan ni bila Allah sebut, dia sebenarnya mewakili juzuk terpenting dalam masyarakat pada ketika itu dan pada ketika sampailah kiamat. Ada setengah orang kata anak yatim dengan ibu tunggal tak dapat zakat ke? Anak yatim bukan dalam asnaf. Bukan dalam kategori tu. Bukan dalam kategori 8 tu. Kecuali dia tu miskin. Maka dia termasuk di bawah golongan orang yang
miskin. Dia dapat zakat bukan kerana keyatiman dia, kerana kemiskinan dia. Dia ada anak yatim yang kaya. Ada. Tapi duit tu tak dapat lagi kat dia sebab mungkin dia tak cukup umur lagi dan sebagainya. Sebab yang betul lah yang belum balik, yang belum ni baru nama anak yatim. Ini kalau dah beranak 3 bukan anak yatim. Mana 8 ni sajalah Ustaz 8 ni saja. 8 saja. Datin tak dapat Datin. Mana ada cincin banyak macam ni, mana boleh dapat duit? Apa? Datin asnaf berzakat. Bukan asnaf terima zakat. Berzakat. Asnaf berzakat. Membantu. Tapi golongan yang saya rasa sekarang ni banyak yang ambil kesempatan, dia letakkan diri dia sebagai asnaf. Sebab itulah kita sebut memang ada manipulasi ni berlaku dalam kelompok-kelompok ini. Mereka seolah-olah menggunakan kesempatan atas nama asnaf ini untuk memancing kita kata simpati orang nak kasihan dekat dia. Sebab selalunya bila kami sendiri bila bertugas kita turun menyantuni asnaf dan sebagainya, ada kisah-kisah yang pernah dipaparkan pun di media, di TV sebagainya. Bila kita pergi siasat balik, rupa-rupanya dia orang ni memang dah terima zakat dah dapat. Tapi mentaliti dia orang, bila orang datang dapat zakat tak? Itu yang kecoh netizen duk bantai pusat zakat apa semua. Itu netizen duk bantai tu. Sebab apa? Sebab memang dia tak jujur lah tu. Dia tak jujur. Mana ada orang susah nak cari, ada, tapi susah nak cari yang dapat zakat tak? Dapat, alhamdulillah dapat. Tapi kalau dia nak kata tapi itulah keperluan masih banyak, tak apa. At least dia mengaku kata dia dapat. Tapi susah kita nak cari. Kita pernah investigate sampai satu peringkat dia tu sebenarnya ada simpanan berjumlah ratusan ribu. Ada lori yang diberikan. Ustaz jangan buat bid'ah. Tak ada, bukan bid'ah ni. Ini dia yang bid'ah sebenarnya. Bukan bid'ah ni. Kita daripada siasatan kita orang. Mula-mula kita orang macam okeylah kita bantu kan. Kemudian ni tiba-tiba ada satu media tabloid yang tembak pusat zakat. Kita kata kenapa dia tembak? Kita pun tak apa. Okay fine, kita panggil media tu. Bawa sekali orang media yang tembak kita tu. Bawa 2-3 geng-geng dia sekali semua. Kita pergi interview kakak tu. Interview. Dia ni memang Perempuan. Pakai wheelchair, pakai mask. Cakap memang terror Datuk. Kalau Datuk boleh bagi anugerah kat dia berlakon. Datuk ambil dia berlakon memang padu tu. Memang padu. Laju Suhan Movies memang laku lah. Serius. Berlakon bab sedih memang boleh panggil akak ni. Tapi yang mengejutkan bila kita masuk rumah dia dengan TV besar, skrin apa semua, dia cakap ni baru ada orang datang buat rumah saya 20,000. Lepas tu orang pun macam kita orang macam krik-krik lah macam tu kan. Kita kata okey tak apa kak. Okay, akak kata anak akak ni yang mana yang sakit jantung? Ini anak yang sakit jantung semua. Kak, saya semak ni sahabat saya Haji Karul, dia kata saya semak 3 tempat ni memang 3 tempat ni orang pergi sakit jantung 3 tempat ni lah. Nombor 1 IJN, nombor 2 HKL, nombor 3 Hospital Serdang. Ni 3 hospital yang famous dekat dalam Malaya ni. Tak tahulah kot akak pergi hospital private yang lain. Tapi 3 ni tak ada anak akak punya nama. Jam. Dia sudah jam situ. Cek lagi, korek. Memang ada buku ASB dia. ASB dia ada 200,000 lebih. 3 lori asnaf lembaga zakat Selangor bagi kat dia. Kita cek semua ni. 3 lori ada ni sekian. Orang yang duk tolong bagi dia makan hari-hari tu, dia kata tak sangka rupanya akak ni ingat kod asnaf, ingat kod mulia, rupanya syaitan. Cakap begitu. Maknanya golongan yang mengambil kesempatan. Bukan itu saja, kita ada kon asnaf. Kon asnaf apa dia? Kon asnaf. Macam konman lah. Konman. Dia kon asnaf. Dia ni mu'alaf. Dia dah lama dah masuk Islam. Tapi dia punya modus operandi dia akan bawa kereta, dia akan pergi sana tunjuk muka kesian dan sebagainya. Sedangkan harta dia yang dikumpulkan tu sudah ratusan ribu jumlah dia. Setengah-setengah pun kadang-kadang kita tengok, dalam akaun dia ada ni. Kita yang pakai kod pun malu nak tunjuk akaun. Tapi sebenarnya apa sebab orang kat Malaysia ni banyak sangat asnaf Ustaz lah? Okey, sekarang ni selalu betul Datuk tanya. Saya setuju. Selalu orang akan cakap apa ni pusat zakat duit kutip banyak ratus 1 juta bilion lah apa semua kan. Tapi asnaf masih banyak. Sebenarnya kalau
kenyataan ini kalau disebut pada zaman awal-awal pembentukan kerajaan Islam pada zaman Nabi SAW, kemudian pada zaman sahabat, boleh tuduh kata kita ni tak pandai menggunakan duit. Sebab apa? Sebab waktu tu perbendaharaan Islam semua dalam Baitul Mal. Harta negara semua letak dekat Baitul Mal. Tetapi zaman hari ni, zaman sekarang ni, duit yang Baitul Mal pegang duit zakat je. Cukai Baitul Mal tak ambil. Okey, kita tak pernah bersoal pula cukai berpuluh bilion, kenapa masih ada orang miskin? Kan? Dan kemiskinan dalam negara kita bukan disebabkan oleh zakat tak sampai, tak. Kemiskinan dalam negara kita disebabkan oleh, contoh kalau kita tanya harga rumah, kenapa tak turun-turun? Hujan je yang turun, lain semua naik. Kan? Harga barangan contohnya. Gaji. Semua naik lah. Semuanya naik. Semuanya gaji naik. je turun. Gaji tak naik. Gaji tak naik. Pendapatan tak naik. Tak ada apa semua. Tapi barang naik. Semua naik. Semua naik. Salah siapa? Pusat zakat. Sebab pusat zakat tak kontrol harga barang. Darah pun naik. Darah kita orang naik. Jadi bila benda tu diberikan ataupun diletakkan macam seolah-olah kesalahan lah. Jadi kita pun bertanya juga, sebenarnya siapa yang kawal ekonomi dalam negara kita sehingga kan masyarakat dalam negara kita sendiri yang begitu banyak sumber terpaksa meminta. Okey, saya nak cakap macam ni tau Datin tau. Okey, saya pun daripada golongan asnaf. Ya. Tapi saya famous cerita Datuk. Saya tak pernah, bapak saya tak pernah lagi ambil duit daripada pusat zakat. Ini ataupun Baitul Mal. Ini yang saya nak sebut Datuk. Inilah golongan yang Nabi kata la yasalu, Allah Taala sebut dalam Quran la yasaluna nasa ilhafa. Dia ni tak meminta dengan keadaan yang macam merintih-rintih dengan orang. Maksudnya dia ada integriti. Dia malu nak minta. Golongan ni kata Rasulullah SAW adalah golongan yang paling perlu diberikan zakat, paling utama, tapi payah nak cari golongan ni. Susah nak cari. Sebab apa saya cakap saya asnaf? Saya masih ingat lagi bapak saya kalau bulan Ramadan tu, saya rasa lebih 10 kali tak bayar zakat fitrah kot. Ya, tak mampu. Sebab duit tak ada. Duit tak ada. Kadang-kadang ada saya teringat bapak saya kumpul pagi-pagi raya tu bapak saya pergi bayar. Bawa pergi bayar. Kadang-kadang ada yang bayar tak penuh tau. Bayar untuk 2 orang, bayar untuk 3 orang. Padahal adik-adik ramai ni. Jadi kadang-kadang dia dulukan anak dia, bukan dulu dia. Jadi gila-gila. Yang saya nampak sekarang ni sebenarnya kenapa banyak orang miskin dekat Malaysia. Okey, saya tengok sekarang ni, gelandangan contoh, gelandangan. Betul. Gelandangan ni asnaf ke? Gelandangan kalau dari sudut dia itu Ibnu Sabil ni makna orang musafir. Ya, dia gelandangan, dia tu asnaf, masuk di bawah kategori Ibnu Sabil. Tapi kita kena perhati, gelandangan ni bukan orang Malaysia saja. Kebanyakannya orang luar. Orang luar yang datang dan duduk di dalam negara kita dan mereka tak dapat tempat dan sebagainya. Gelandangan boleh termasuk dalam golongan Ibnu Sabil, maknanya orang yang terputus belanja kerana ini. Dan kalau mereka orang miskin, mereka orang miskin, mereka tak ada rumah. Tapi sepanjang pengamatan kita dah bantu sebagainya, ada gelandangan yang bila kita bawa datang ke rumah rehat ataupun rumah penempatan sementara sebelum kita nak cari rumah lain, dia patah balik ke tempat dia. Sebab kat sana muai orang satu bagi makan, orang bagi duit, semua dapat. Datuk, kita pernah investigate yang seorang tu satu malam dia dapat dekat 2,000. Sebab ramai orang bagi. Korang tak payah kerja lah. Baik kita pergi jadi gelandangan satu malam 2,000, 10 hari. Kan? 10 hari 30 hari 60,000. Saya pun nak jadi gelandangan. Kalau macam tu. Kenapa orang-orang yang datang ke negara kita macam daripada Bangladesh, daripada Myanmar, daripada Vietnam, daripada Pakistan, Rohingya, dia orang tak ada jadi gelandangan pun? Ini yang saya sebut ni Datuk. Saya selalu sebut. Kenapa negara kita yang sememangnya banyak sumber kerja, tapi orang kita tak nak kerja. Ini attitude, ini masalah sikap. Sikap, ilmu. Orang kita pilih kerja Datuk. Kalau dulu-dulu saya ingat lah waktu zaman 80-an kita ingat kalau kita boleh cari lagi pembantu-pembantu rumah yang dari kalangan orang Melayu. Ya betul. Tapi hari ni susah. Tak ada. Dia pun nampak nak buat kerja ni macam kerja remeh. Mak saya membantu rumah dulu. Sedangkan Datuk kerja pembantu rumah ni kalau buat betul-betul memang income boleh dapat. Kita ada saya sekarang ni pembantu rumah yang kita duk ambil kalau kadang-kadang nak bersihkan rumah kan.
adalah hasil daripada usahawan Asnaf Selangor. Ikon usahawan Asnaf Selangor. Kita ceritalah KL Selangor kan, kita pergi kan kawan-kawan kita. Saya tanya dia macam mana? Alhamdulillah boleh berjaya. Sekarang ni dia ada hampir 30 ke 40 orang pekerja bawah dia. Subhanallah. Takkan kemas rumah pun kau tak tahu. Takkan kemas rumah pun tak tahu. Benda basic Benda basic. Benda senang. Itulah sebenarnya rakyat kita ramai yang tak rebut peluang lah macam Ustaz cakap tadi. Betul. Sebab itulah kadar kemiskinan tu. Sebab saya rasa mungkin dia dah jadi macam dia punya family punya ni. Daripada atuk turun ke bapa, turun ke anak dan kemudian akan generasi akan datang mereka akan kekalkan asnaf tu. Tu macam mana Ustaz? Itu memang peristiwa benar yang berlaku. Dia sampai boleh pesan lagi dekat anak dia. Dia kata kau kena pastikan zakat ni aku mati kau dapat lagi. Itu motivasi dia. Berdosa lah Ustaz. Itu motivasi dia. Berdosa Ustaz. Maknanya dia dah letakkan yang macam tadi yang cerita akak tadi tu. Dia daripada dulu mak dia letak dia dekat wheelchair. Kau kena berlakon jadi orang yang tak boleh berjalan. Kita nak pergi rumah orang minta sedekah. Jadi itu yang didoktrinkan dan dilatih daripada dah jadi kecil. Budaya. Dah jadi bread and butter lah. Dalam hidup dia dah jadi benda yang memang. Dan orang kita ni pula suka membagi. Orang kita tu satu benda yang saya pelik dah tu. Benda yang memang rasmi, bukan main susah dia nak percaya. Kau bayarlah zakat tu, kau tak nak bayar. Benda yang tipu ni, ya Allah, yang tipu ni Datuk, dia punya kutipan, padu Datuk. Malam tadi saya pergi makan kat luar. Saya makan kat Dore Sami. Lepas tu, saya duduk situ 1 jam. Okay. Saya dapat tengok 4 orang. 4 gelagat. Orang yang berbeza, yang datang, yang ada perempuan pula pegang dia. Ya, orang tua kan, perempuan tua. Tak kisah muda tua, tutup muka ni, jalan bawa pergi meja ke meja. Saya duduk tengok je kan. Saya cakap dengan anak saya, kau tengok. Gaji dia lagi besar pada gaji kau. Kau tengok dia collect. Okay. Tak usah banyak lah, RM1. Orang takkan bagi 50 sen sekarang dah. Tak adalah. RM1. Sekali dia jalan, ada dekat situ ada lebih kurang dalam 100 table. Katalah 20 table bagi. Betul. RM20 sekali jalan. Lepas tu dia caw. Dia pergi tempat lain. Ada van tunggu. Ini TV3 pernah tangkap dia orang tau ni. Ada van tunggu, hantar pula pergi Kampung Baru contoh. Lepas tu muncul pula yang lain pula ni. Syndicate. Jadi maknanya orang Malaysia ni suka bagi. Ada yang bagi sampai RM10. Ada RM5, RM10. Pemurah. Orang Malaysia ni pemurah. Padahal gaji dia orang lagi besar pada yang bagi. Tapi tak kena gaya. Kadang-kadang yang budak-budak Mahat Tafiz kan, jual kalender lah, jual madu lah. Saya pernah test budak-budak datang, mari sini, Mahat Tafiz mana? Sekian-sekian. Okey, saya nak tebuk juzuk amma je. Tak boleh baca. Ni jap buka Quran. Yang jual Quran. Saya pergi saya kata, "Bang, buat ni lah. Abang ceramah tadi bukan main." Oh, dia ajar kita pula. Saya mula-mula kita tolak cara baik. Bila dia sudah cucuk, saya kata, "Okey. Buka buku tu. Buka Quran. Baca." Alif tendang waw, mim tendang nun, mim apa nama timbang. Baca pun tak pandai sebenarnya. Baca pun tak reti. Saya kata macam mana awak nak jual Quran? Betul awak nak cari duit. Tapi Quran ni pun awak tak boleh baca. Ada yang jual buku-buku Ihya Ulumuddin apa semua kan. Saya tanya, okay, dalam bab ni apa Imam Ghazali cakap apa? Cuba cari tengok. Tak boleh cari. Saya kata awak duduk sini, sehari dia duduk ni. Buku ni takkan tak buka langsung. Takkan awak tak baca. Awak buat apa? Itu yang ada gunakan budak-budak tu jual. Subhanallah. Tak, saya pernah tanya dengan dia, adik tak penat ke? Lepas tu dia cakap dengan saya, pakcik kerja tak penat ke? Dia sound saya balik. Macam mana pengurusan data tu supaya golongan betul-betul asnaf yang memang akan dapat? Bila Datin sebut pasal pengurusan data, sebab tu kita bila nak buat data cleansing, kita pernah buat data cleansing ni, pemutihan data dan sebagainya. Dia adalah satu kerja yang agak tedious, agak memenatkan, agak remeh dan sebagainya. Sebab apa? Sebab bila kita nak cari balik data, ada yang bagi kerjasama, ada yang tak bagi kerjasama. Sebabkan ada pihak yang menipu. Bila kita ketatkan sedikit, orang sebut birokrasi, kita ketatkan sedikit. Dulu banyak borang nak kena isi. Sekarang kita tinggal satu borang je, satu helai je. Dan tak payah pun ada kelulusan ketua kampung, ketua ni bahagian apa semua, tak payah. Kau bawa borang tu, kita akan turun investigate. Kita akan turun siasat.
Kenapa kita kena siasat? Sebab kes-kes macam ni lah. Kisah macam ni lah. Kes-kes yang menipu, kes-kes yang pesalah guna, kes-kes yang ambil kesempatan. Bukan tak ada asnaf yang, bila kita bercakap ni, bukanlah maksudnya Semua kan? semua begitu. Ada betul. Ada betul, Datuk. Berapa persen? Oh lah, boleh bilang dengan jari lah tu. Saya pernah interview seorang asnaf, pelajar. Dia berasal dari Pantai Dalam, Kuala Lumpur. Tempat saya tu, Tempat sebelah Datuk. saya. Ya. Berasal Pantai Dalam. Ayah dia kerja bawa teksi. Tapi dia ni dia tak tahu pun sebenarnya. Macam Datuk jugalah, macam ayah Datuk dulu. Tak minta, tak apa ayah dia ni. Jadi kawan-kawan dia beritahu, kau susah kau boleh minta zakat. Dia minta zakat daripada dia sekolah menengah, dapat zakat. Masuk universiti, mula-mula tu dia kerja. Dia kata dia kerja. Sebab apa? Sebab dia nak bayar yuran universiti dia. So saya kata macam mana bagi masa? Kena bagi masa lah Ustaz. Waktu saya jaga kedai tu, waktu customer datang kita layan lah. Waktu customer tak ada, saya buka buku lah. Nampak? Saya buka buku, saya study. Ambil apa? Engineering. So saya kata okey, tak apa. Lepas tu baru kawan-kawan saya bagi tahu ada zakat. Alhamdulillah saya dapat daripada tahun pertama yang saya tak dapat 6 bulan tu sebab saya tak tahu tu. Lepas tu saya apply, dapat balik. Alhamdulillah sampailah saya habis pengajian. Duit zakat bagi dekat saya dapat ni, dan Alhamdulillah Allah Ta'ala rezekikan saya Dean's List tiap-tiap tahun. Dan waktu dia bekerja tu, dia bekerja di tempat yang dia buat internship, yang dia buat praktikal. Orang tu tengok dia buat kerja bagus, terus tahu kerja sebelum dapat degree lagi. Dia dah dapat offer dah. Saya kata yang ni yang betul-betulnya. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala sebut walladzina hum lizakati fa'ilun, orang yang untuk zakat ni benar-benar melakukannya. Apa maksud Tuhan kata benar-benar buat? Yang bayar tu ikhlas betul, betul-betul bayar, betul-betul kira zakat dia. Yang guna zakat tu pun guna betul-betul. Golongan asnaf ni bila tak dapat, mereka akan memberontak. Ini Tuhan cerita dalam Quran. Orang komplain dekat Nabi. Ni Nabi kena komplain ni. Kalau kita kena komplain, lepak lah. Sebab apa? Nabi sendiri kena komplain. Wa minhum man yalmizuka fis sadaqat, kata Allah Ta'ala. Ada orang yang mencela engkau kerana urusan zakat. Sebab apa? Ada yang Nabi bagi, ada yang Nabi halang bagi. Yang tak dapat tu, yang tu yang kutuk Nabi. Apalah, adil lah ya Rasulullah. Nabi sampai kata, fa illam a'dil faman ya'dil. Kalau aku ni tak adil, siapa lagi nak adil? Ada asnaf. Okey, asnaf dah dibantu. Betul. Dia sebenarnya dah keluar daripada asnaf itu, tapi masih lagi ambil hak. Ada tak golongan tu? Ada. Contohnya bila kita kata kita dah bagi dia bantuan bulanan, contohnya. Bantuan bulanan kadang-kadang sewa rumah, sebagainya kan. Sewa rumah kita bagi. Ada tenanship, contohnya dah habis misalnya. Dan dah habis tu, rumah tu sepatutnya dah jadi milik dia dah. Ada yang begitulah dia punya arrangement dia. Tapi dia teruskan lagi dapat. Dia tak maklumkan, kata rumah tu dah boleh pindah milik dekat dia dan sebagainya. Itu mungkin satu kes. Kes yang lain, dia terima yang pengajian, tapi yang pengajian ni mudah sikit sebab bila kita berhubung dengan pihak universiti ataupun college. Dia orang bila dah habis tu, dia orang akan beritahu lah. So kita boleh habiskan. Ada yang dari sudut misalnya bantuan untuk kesihatan. Kadang yang asnaf tu meninggal dah. Ambil lagi. Anak dia ambil. Ni apa hukum dia makan duit? Menyambung ni. Masalahnya okey. Ambil. Ini hukum dia apa? Makan duit apa ni Ustaz? Makan harta orang secara batil. Yelah, kalau kita nak sebut dari sudut haramnya, haram lah. Sebab apa? Sebab dia makan harta secara salah. Dia mungkin boleh dapat, tapi dia kena dapat atas kapasiti dia, bukan kapasiti ayah dia, orang lain. Kalau kata dia masih lagi asnaf yang memerlukan, so dialah kena. Jadi maknanya macam mana dia nak berkembang hidup dia sedangkan dia menipu? Bila dia menggunakan hak orang lain, Allah Ta'ala akan halang hak dia yang sebenar. Kau kena faham ni benda ni kan. Maksudnya bila kita pun juga kita tahan hak orang lain, Allah akan tahan hak kita yang lain. Bila kita bayar zakat, kita bayar zakat ni Allah gandakan. InsyaAllah Allah gandakan banyak pada kita. Ada banyak. Bayarlah zakat tidak akan terluak walaupun sedikit pada harta kau, malah aku tambah-tambahkan lagi. Bayarlah zakat ibarat campak sebiji benih tumbuh pohon pokok, ada 7 cabang, ada 100 biji buah. Jadi maknanya ibaratnya kita bagi 1 datin, Allah bagi 700 kali ganda. Saya pernah cakap dengan asnaf, kenapa engkau mengambil saja? Kenapa engkau tak ada niat nak bagi?
Kalau kau nak keluar daripada asnaf, nak jadi orang senang, kenapa kau tak memberi? Memberi. Ini satu idea yang sangat menarik. Saya teringatlah cerita waktu kami pernah buat program untuk asnaf dulu. Asnaf ni kita bagi duit. Nak datang program, bagi duit. Satu orang RM50. Ada yang ambil duit, belah. Datang nak duit je lah. Datang nak duit. Ataupun datang tu kadang-kadang, itulah ada orang bagi dulu. Ada orang macam saya, kalau saya tak ada. Dia kena datang program, dah sampai baru kita bagi. Kan? Ada yang tak naik bas sebagainya. Tak apalah. Sampai. Buat LDK, latihan dalam kumpulan. Saya kata hari ni saya nak bagi tahu. Semua orang letak RM50 atas meja. Ada yang dah guna. Awal kau guna. Dan kita orang ingat memang dapat nak guna. Yalah betul lah. Tapi awal sangat ni. Kan? Cepat benar habisnya ni. Tak apa. Yang mana ada letak dulu. Dia orang pun letak. Okey. Satu kumpulan. Cuba kira berapa? Kira semua masing-masing. Okey, ini modal. Saya kata. Daripada sekian ini, saya nak dia jadi sama ada double ataupun triple ataupun 4 kali ganda ataupun 5 kali ganda. Fikir nak buat bisnes apa, tulis, buat perancangan, nak berniaga dekat mana, apa semua. Yang penting benda ni berganda. Orang kata, macam mana nak buat? Tak apa. Fikir dulu. Dah siap satu step, nanti kita ajar satu step lagi. Pendek cerita, habis LDK tu dalam sehari 2 hari setengah. Kita pun bagi dia orang duduk dekat pusat latihan yang sungai apa semua, anak-anak boleh mandi. Hari ketiga minta dia orang bentang yang seorang ni dapatlah naik 50%. Yang satu kumpulan ni pandai sikit, nampak projection naik 100%. Satu kumpulan ni dapat 150%. Saya kata, dalam ni apa yang kamu belajar? Seorang tu bangun, dia kata, selama ni Ustaz, kami ingat dapat duit ni kami main pakai je. Rupanya boleh digandakan. Ilmu. Kemiskinan dalam negara kita bukan hanya kemiskinan harta. Itu picisan kecil je. Miskin yang paling besar sekali adalah miskin ilmu dengan miskin sikap. Mentaliti. Dia ada di mentaliti. Ilmu Ustaz Itu tak nak belajar. Yang tak nak berubah, itu lagi teruk lah. Itu tak boleh buat apa lah. Tu memang itu yang saya tak puas hati sebenarnya. Ustaz, saya tak puas hati sebab apa? Kalau kita tengok khasnya di bandar-bandar besar macam Kuala Lumpur ni kan. Betul. Sebenarnya banyak pekerjaan. Okey. Satu hari, ini cerita 7 tahun lepas saya baca surat khabar, satu hari foreigner yang datang negara kita, dia hantar balik duit keluar daripada negara kita 50 juta. Satu hari tau. Jadi maknanya kalau macam tu dia orang boleh buat duit, kenapa kita kena ada orang miskin? Sebab apa? Bagi saya negara kita negara kaya. Betul. Kalau negara kita tak kaya dan tak banyak peluang, orang tak datang negara kita. Okey, tengok bangsa apa yang datang? Indonesia, betul. Bangladesh, Vietnam, Nepal, Rohingya, Pakistan. Ini datang. Ini tempat-tempat orang yang memang mencari menghadapi peluang. Kemelut ekonomi di negara mereka. Dia cari peluang negara mana dia nak tuju. Okey, saya orang Melayu lah. Cakap orang Melayu. Saya orang Melayu dah duduk Malaysia ni lama. Tapi kenapa Nepal yang conquer Petaling Strait tu? Sekarang ni. Kenapa Nepal? Sebab macam ni. Saya rasa sekarang ni negara kita ni macam Ustaz cakap, kita ada pusat pungutan zakat, kita ada Baitul Mal, kita ada Mawib, kita ada macam-macam yang bagi pertolongan. Jadi orang Malaysia ataupun rakyat Malaysia ni, dia dah rasa comfort. Dan mentaliti dia tu dah rasa menerima tu lebih baik daripada dia nak rebut peluang. Jadi kalau kita tengok sekarang ni tu, kedai kalau Datuk pergi makan sushi semua pun muka Bangla. Pekerja tu adalah Bangla ataupun Nepal. Tidak ada pun rakyat kita ni yang bekerja di tempat kita sendiri. Orang kita lupa Datuk. Orang kita dah lupa. Dan dia rasa benda tu yang Datuk kata tadi, kenapa tak kerja? Kenapa? Sebab dia rasa pekerjaan tu benda yang rumit. Betul tak Ustaz? Mungkin sebab kalau saya pun, kalau saya jadi dia orang pun, saya tak nak pergi kerja kilang dah. Saya tak nak pergi kerja buruh binaan dah. Tapi Datuk cuba Datuk buat diri saya standard dengan dia orang. Betul. Tetapi cuba Datuk buat yang orang kita ni yang pergi keluar yang macam jadi macam dia. Ada tak? Ramai tapi ramai tak yang boleh buat perniagaan kat sana macam dia orang buat berniaga kat sini? Ramai tak yang bawa masuk duit ke sana ke sini? Tak kan? Tak. Jadi itu yang saya rasa kenapa itu orang suka. Yang sebenarnya, dan orang kita ni dia suka nak jadi tuan sebenarnya.
Ustaz, saya nak tanya Ustaz lah kan. Zakat ni kan. Zakat ni kalau saya nak bayar RM2 boleh? RM2 je. Kalau betul-betul nilai dia RM2 Yalah, boleh lah. boleh tak? Boleh. Boleh. Ustaz zakat terima? Terima je. 20 sen pun kita ambil. Serius lah? Serius. Kalau macam saya tak kesempatan. Kalau RM10 20 sen. Ambil lah 20 sen tu takkan tak ambil kot. Kalau saya nak bayar RM1 pun boleh jugalah. Boleh. Kalau macam katakan saya tak kesempatan nak pergi ke pusat zakat, boleh juga datang tempat saya ambil zakat? Boleh. Sekarang ada online lah. Yalah, contohnya saya tak pandai online. Contoh. Boleh. Boleh lah. Masalah. Maknanya tak ada tak ada alasan. Tak ada alasan untuk tidak bayar. Tidak bayar zakat. Sebab saya suka cakap pasal zakat ni. Asnaf pun asnaf. So saya cakap, saya selalu nak menasihat pada asnaf. Kalau kau nak keluar daripada zon kesukaran kau ni, sebenarnya kenapa tidak engkau memulakan bayar zakat tu walaupun RM1? Walaupun RM1. Okey, cerita ni ada cerita betul. Saya pernah jumpa seorang nelayan di Labuan dan saya pernah ikut dia pergi tangkap ikan lah. Duduk dekat bawah bot tu memang tergentak lah habis. Keluar-keluar daripada bot tu memang hilang semua kan. Cerita dia satu hari pernah datang ke pusat zakat Labuan. Dia suruh kira zakat Aqobah. Mau kira. Dia pun pegawai pun kira baki dia ada RM3 je. Baki lepas tolak semualah. Dah tolak zakat. Dah tolak perbelanjaan apa semua. Dia punya income, tapi dia cakap apa? Dia kata tak apalah. Aku mau bersih aku punya harta. RM3 ni aku kasih sama kau. Ambil. Dia bayar RM3. Bukan kewajipan dia. Tak, kalau dari sudut hukum pun memang tak jatuh wajib pun dekat dia bayar zakat. Itu kira macam sedekah yang dia buat atas kerelaan diri dia sendiri. Tapi kita proses lah dari sudut processing, kita proses lah nama zakat sebab dia nak zakat kan. So, kita proses nama zakat. Dia punya kesan dia tu, dia kata sejak dia buat tu tak pernah dia angkat bubu dia. Dia kata tak pernah sehari pun dia angkat bubu tu kosong. Kat situ dah tak dia pernah. punya. Dan hari ni dia sudah menggajikan ibu-ibu tunggal yang miskin untuk kerja dia dan dia punya hasil jualan Datuk Atin, bila dia angkat je daripada laut, katakanlah dia sampai dekat tempat dia tu, dekat rumah dia tu, dia nak jual ikan tu pukul 12, pukul 1 dah habis. Pukul 1 Sejam. dah habis. Tapi sekarang ni satu saya tak suka pasal pusat zakat. Apa? Dulu saya kalau pergi pusat macam, zakat, nampak macam banyak yang tak suka. saya pergi pusat zakat Ustaz, saya akan rasa feel dia macam happy sangat. Sekarang kurang sikit. Kenapa? Sebab apa? Sebab dulu bila kita bayar zakat, kita salam dengan Ini Amil. Kita macam akad nikah tau. Itu je cerita dia. Faham tak? Faham. Kita rasa macam saya pun pernah ada orang silap jawab. Aku terima nikahnya. Ada juga. Ini zakat lah. Pernah. Dia punya shock tu kan. Punya best. Tiap bulan aku nikah. Macam tu. Tapi sekarang tak ada dah cermin, doa je. ada cermin pasal Okey lah dah tu, doa. COVID. Doa selepas. Yelah, maksudnya dia punya feel tu dah tak ada. Tak apa. Nanti tiap kali Datuk Tengok ni Ustaz, saya nak bayar zakat. Macam betul-betul ni Ustaz. betul lah. Saya Betul. saksi, saya Saksi kan saya bayar zakat. Cakap dulu. Ini adalah zakat saya. Ini adalah zakat saya sebanyak ni untuk tahun ni. Okey, saya terima kerana Allah Taala. Nampak? Lepas tu dia doa. Ya, bismillah. Tak apa, nanti lain kali Datuk datang, kita suruh dia orang dah salam Datuk. Salam lah. Yang Datuk jantan cakap lah. saya nak salam. Yang lelaki lah. Yang terakhir daripada Ustaz sepatah dua kata, silakan Ustaz. Okay, Silakan, terima Ustaz. kasih Datuk dengan Natin. Dan yang terakhir mungkin apa yang boleh saya kongsikan kepada masyarakat, pertama sekali kita hentikan perbalahan, hentikan caci maki, cemoh dan sebagainya. Cuba cari bahagian mana yang kita boleh bantu. Itu yang pertama. Yang kedua, kepada asnaf terutamanya, mungkin ada yang melihat rancangan ni dan sebagainya, sebenarnya anda tidak tahu potensi anda sebenarnya begitu besar. Ya, dan ruang rezeki yang Allah Ta'ala nak bagi ni begitu luas. Kita pun ada yang perlukan bantuan, sama ada bimbingan, motivasi, sokongan ada. Saya teringat seorang asnaf mu'alaf, dia pernah kata dia pernah jadi ikon asnaf wilayah Persekutuan lah. Dia kata Allah Ta'ala tak ada tipu sama kita tau. Dia kata, Allah Ta'ala tak pernah tipu sama kita. Kita saja yang banyak tipu Allah. Dia kata.
Terasa pula aku. Kita yang banyak tipu Allah. Betul. Saya masa interview tu saya kata dia ni dah jadi ustazah, aku yang dah jadi ni. Sebab betul-betul kata-kata dia tu daripada pengalaman dia, daripada hati dia. Jadi berhentilah menipu diri sendiri, berhentilah menyalahkan takdir, mulalah untuk membuat perubahan. InsyaAllah jalan itu akan diberikan dan ditunjukkan. Kalau kita nak berubah, tidak ada orang lain yang boleh mengubah kehidupan kita, hanya kita yang boleh merubah kehidupan kita. Kita doakan sama-sama supaya asnaf di luar sana membuka mata bahawa anda tidak selama-lamanya akan menjadi asnaf. Keluarlah daripada asnaf kerana bantuan itu datang daripada pihak-pihak seperti Pusat Zakat, Baitumal, Jabatan Agama Islam. Betul. Membantu anda untuk keluar daripada zon yang tidak comfort itu. Termasuklah rakyat Malaysia yang membayar zakat. Itulah harapan mereka untuk anda keluar. Terima kasih Ustaz. Terima kasih bersama dengan Hitam Putih Kehidupan. So kalau korang semua nak tengok lagi topik-topik yang akan datang, jangan lupa untuk saksikan Hitam Putih Kehidupan. Anda boleh menonton di YouTube channel Suhan dan juga Usanita pada setiap hari Ahad jam 8 malam. Assalamualaikum. Bye. Bye. Usanita.